Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat ke-26 dan 27 dari surah Al-Ankabut. Andai kalian memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong muka jilid yang ke-7, muka surat 173. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'amana lahu Lut وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله العظيم. Maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku kepadaku. Sungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yaqub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Jadi dalam ayat ini kita dapat lihat Allah menyebut nikmat-nikmatnya kepada Ibrahim AS di dunia juga di akhirat kerana ketulusannya kepada Allah SWT. Pertama, nikmat yang disebut di sini, wa wahabna lahu Ishak wa Yaqub. Kami telah pun menganugerahkan buat Ibrahim Ishak setelah Ismail ketika dia sudah tua. Demikian pula cucunya yang bernama Yaqub. Ini juga keturunan Ibrahim. Mula-mula dapat Ishak dan digembirakan kepada Ibrahim AS ni bahawa ada cucu pula namanya Yaqub. Ishak ini lahir selepas Ismail alaihissalam. Jadi tersebut dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim yang pernah kita bincangkan ketika mentafsirkan surah Yusuf. Surah ini disebut Ibn al-Karim Yusuf bin Yaqub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Sungguhnya orang yang mulia, putera yang mulia, putera kepada yang mulia, iaitu Yusuf bin Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Hadis ini merupakan hadis sahih riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ini menceritakan tentang kemuliaan darjat yang Allah berikan kepada Ibrahim, balasan ataupun satu sebutan kemuliaan buat baginda, sedangkan sebelum itu mendapat tekanan dan penindasan kezaliman yang ditujukan kepada baginda ketika berdakwah yang pernah kita bincangkan sampai dibakar oleh penentang-penentang Allah itu. Kedua, nikmat yang disebut oleh Allah dalam ayat ini, waja'alna fi dzurriyyatin nubuwwati wal kitab. Kami jadikan kenabian pada keturunan Ibrahim. Para nabi semuanya setelah Ibrahim adalah keturunannya. Tak ada seorang pun nabi setelahnya melainkan dia keturunan Ibrahim alaihissalam. Sebutlah semua nabi sama ada mereka itu direct di bawah Ishak ataupun di Ismail. Semua itu datang daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semua nabi Bani Israel adalah keturunan Yaqub bin Ishak bin Ibrahim. Sampai nabi yang terakhir di kalangan Bani Israel ini iaitu Isa bin Maryam yang beri khabar kedatangan Nabi Arab yang pernah kita bincangkan dalam surah As-Saff yang lalu, datang daripada Bani Hashim, penutup para rasul secara mutlak. Maka itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab-kitab yang diturunkan semua turun kepada mereka. Taurat diturun kepada Nabi Musa, Zabur diturun kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, Al-Furqan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka merupakan keturunan Ibrahim alaihi salam. Nikmat yang ketiga yang dinyatakan di sini, wa atainahu ajrahu fid dunya. Dan kami beri kepada mereka keturunan kelebihan yang banyak di dunia lagi. Ini ajrun ni ada bezalah dengan perkataan thawab dari sudut bahasa Arab. Ajrun ni merujuk kepada pemberian di dunia lagi sebelum akhirat. Kadang-kadang merupakan keturunan, merupakan pangkat, merupakan isi yang salihah, merupakan kenderaan, merupakan sum'ah yang baik. Sum'ah ni berarti reputasi yang baik lah. Bahkan dalam kitab tafsir mengatakan bahawa baginda ni merupakan satu-satunya Nabi yang dia ziarahi oleh semua umat di kuburnya, dan perkara itu tak berlaku pada Nabi-Nabi yang lain. Macam Nabi kita Muhammad SAW diziarahi kubur baginda itu hanya oleh orang Islam sahaja. Tapi Nabi Ibrahim ni diziarahi oleh sekalian keturunannya. Ini merupakan satu kelebihan lah yang disebut dalam kitab tafsir. Jadi Ikrimah mengatakan bahawa semua penganut agama mengakui Nabi Ibrahim ni dan mengatakan mereka merupakan sebahagian daripada Ibrahim AS, walaupun tidak begitulah. Jadi ini yang dimaksudkan wa atainahu ajrahu fid dunya. Kami berikan kepadanya kelebihan sebelum akhirat. Di dunia lagi baginda telah dapat kemuliaan itu. Dan telah saya huraikan bagaimana penentangan kaumnya sebelum itu sekarang dibalas dengan kenikmatan, iaitulah sebutan nama baginda ni pernah kita bincang dalam surah Asy-Syu'ara, bagaimana sebutan Nabi Ibrahim ini disebut bersama-sama dengan Nabi kita
kita Muhammad SAW dalam selawat Ibrahimiyah contohnya, waj'alni lisanan sidqin fil akhirin, jadikan aku ni satu sebutan yang baik untuk orang datang kemudian. Ini nikmat yang Allah berikan kepada baginda sesuai dengan pengorbanan yang lalui daripada awal lagi. Dan ini menegaskan lagi teras perbincangan kita dalam surah Al-Ankabut ni, tadabbur betapa hidup ini perlu mengalami ujian dengan ujian tentang kematangan dalam keimanan. Dan yang keempat, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Allah mengesahkan kedudukan Ibrahim di akhirat bahawa baginda akan dikumpulkan bersama dengan orang yang sempurna keimanan mereka, iaitu memiliki darjat yang sangat tinggi. Dengan demikian Allah mengumpulkan untuknya kebahagiaan dunia dan juga akhirat buat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ada persoalan timbulkan, berapa kali sebutan Nabi Ismail dalam Quran? Berapa kali sebutan Nabi Ishaq alaihi salatu wasalam? Ternyata sebutan Nabi Ishaq lebih banyak daripada Nabi Ismail alaihi salam. Dan dalam ayat ini secara khususnya kita sedang bincangkan sebutan yang Allah sebut tentang Nabi Ibrahim ini, disebut Nabi Ishaq, disebut Nabi Yaqub, padahal anak sulung Nabi Ibrahim adalah Ismail. Mungkin soalan yang timbul dalam diri seseorang daripada kita. Menariknya dalam tafsir kabir oleh Imam Fakhruddin Razi, beliau ada mengulas perkara ini, iaitu mengatakan bila Allah SWT tidak menyebut nama Ismail ini dalam konteks ayat ini, menceritakan kepada kita tentang nikmat seorang Nabi yang mempunyai kualiti yang sangat tinggi. Telah kita bincangkan Nabi Ibrahim disifatkan sebagai ummah, inna Ibrahim kana ummatan. Ibrahim ni mempunyai kualiti satu umat, pernah saya huraikan dahulu yang telah kita bincangkan hari ini dan surat Taubah dan sebagainya. Jadi menyentuh tentang perkara yang demikian, sekarang Allah menceritakan kesabaran yang perlu ada dalam diri umat Islam, mereka yang baca surah Al-Ankabut. Ibrahim AS telah mengalami ujian satu persatu, dan dalam kes yang dibacakan di sini adalah dibakar. Itulah ujian yang paling besar dalam kehidupan seorang Nabi Ulul Azmi. Jadi sekarang oleh kerana ketabahannya, kesabarannya menghadapi ujian itu, maka Allah meneruskan kelangsungan hidupnya, bahkan dinyatakan keturunannya pula. Gembira tak kalau seseorang daripada kita diberitahu dan pemberitahunya adalah Allah SWT? Tak boleh terbayang dalam fikiran kita, di luar kemampuan kita untuk memikirkannya, bahawasanya engkau akan dapat anak, dan anak engkau akan dapat seorang anak lelaki lagi, menandakan keturunan itu ada kelangsungannya. Maka dalam konteks ini, kegembiraan yang nak ditunjukkan oleh Allah SWT kepada kita yang baca Al-Quran ini supaya ambil ibrah. Jadi Allah menceritakan kelangsungan kehidupan itu, walaupun pernah diusaha untuk dibakar, dinyahkan daripada permukaan bumi, sekarang Allah panjangkan umurnya, berikan kepadanya anak, dan anak itu ada kelangsungannya, ada cucu pula. Ini menarik kata-kata yang dikemukakan, iaitu bila Allah membawakan kepada kita kisah keturunan Ibrahim, wadailah untuk Allah bagi contoh satu. Contoh yang diberikan itu adalah Nabi Ishaq, dan Nabi Ishaq itu pula punya anak juga jadi Nabi, namanya Yaqub. Maka contoh ni dibawa datang. Kalau dibandingkan dengan Ismail AS, Nabi Ismail adalah anak yang mulia, yang hebat, yang saya akan terangkan nanti bagaimana penjelasan para ulama menafikan hujah yang mengatakan bahawa yang disembelih itu Ishaq. Itu salah tu, yang benar adalah Ismail. Jadi Ismail ini yang menjadi Nabi selepas baginda adalah Muhammad SAW. Jauh jarak itu. Maka kalau disebut Ismail dan juga Muhammad SAW, maka tidak kena dari sudut laras, kerana Muhammad terlalu jauh daripada Ibrahim AS. Jadi penjelasan oleh Imam Razi dalam tafsir kabir ni, Fakhruddin Razi, bahawa kata beliau penyebutan ini sebagai contoh untuk mengembirakan baginda dan kepada kita yang baca Al-Quran, bahawa jangan kita nafikan nikmat Allah itu akan diberi di dunia lagi sebelum akhirat, lantaran kesabaran kita menghadapi sesuatu ujian yang berlaku dalam hidup. Sebagaimana Allah memberikan kepada Ibrahim ini anak pada usianya 90 tahun, dan telah saya huraikan kepada tuan-tuan bahawa baginda berhijrah dari Ardu Kanaan menuju ke Syam dan akhirnya menuju ke Palestin dan menghantar puteranya Ismail ke Mekah. Pengurnian anak itu pada usia baginda 90 tahun. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi nampak tak kita mengapa sebutan Ishaq ini dan juga Yaqub disebut dalam ayat, tidak disebut Nabi Ismail alaihi wassalatu wassalam? Kerana ini contoh yang Allah kemukakan dan nikmat yang Allah gambarkan. Maka yang dekat dengan seorang datuk itu adalah anaknya dan juga cucunya. Maka ketiga mereka ini merupakan Nabi-Nabi Allah. Berbeza daripada Ismail, keturunannya yang jadi Nabi jauh ke bawah, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahawa Nabi Ibrahim ini telah berdoa kepada Allah SWT supaya menjadikan dan keturunannya merupakan orang yang mendapat keberkatan, kebaikan, menjadi pemimpin, menjadi Nabi Allah SWT. Tapi dalam apa yang berlaku, pengurnian Nabi-Nabi begitu ramai di kalangan Bani Israel dan tidak ramai daripada Bani Ismail. Saya dah jelaskan kepada tuan-tuan bahawa Israel dimaksudkan adalah Yaqub, yang dipanggil sebagai Israel itu. Jadi Bani Israel ada ramai jadi Nabi. Bani Ismail cuma Ismail dan juga Muhammad SAW sahaja. Jadi bagaimana jawapan kepada perkara ini? Yang saya telah nyatakan sebutan Nabi Ishaq AS lebih banyak, lebih kerap banding dengan Nabi Ismail dalam Al-Quran. Di sini merupakan hak Allah SWT. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi ma yasha. Allah beri nikmat kepada siapa dia kehendaki. Pemilihan itu memang mutlak daripadanya. Kita tidak tahu. Jadi kebangkitan Nabi yang begitu ramai di kalangan Bani Israel tidak menafikan kelebihan yang ada
daripada Bani Ismail. Kenapa? Kerana katalah tempoh putusan Nabi-Nabi dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Isa itu yang pernah kita lihat selama 4,000 tahun. Dan kemudian datang Ismail, jauh selepasnya baru datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengurniaan, pemberian yang menjadi orang yang baik seperti itu, ketua orang baik ini Nabi Allah SWT. Maka ini keadilan yang Allah berikan, tak ada siapa boleh menandinginya. Ramai di kalangan Bani Israel menjadi Nabi, satu perkara. Tapi penutup kenabian yang paling tinggi pangkatnya diberikan oleh Allah kepada seorang lagi anak Ibrahim alaihissalam, iaitu anak sulungnya Ismail. Ini adalah satu hak Allah yang tidak boleh kita pertikaikan. Sebab itu mengatakan bahawa fal qismul awal min az-zamani ba'athallahu fihi anbiya fihim fadail jamma wa ja'u tatra wahidan ba'da wahidin wa mujtami'in fi 'asrin wahidin kulluhum min warathati Ishaq alaihi salam. Thumma fil qism الثاني من الزمان أخرج من ذريته ولده الآخر وإسماعيل واحدا جمع فيه ما كان فيهم وأرسله إلى كافة الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم النبيين. Di sini Allah SWT telah pun menjadikan kelebihan yang dikurniakan itu tanpa boleh dipertikaikan oleh siapa pun. Begitu ramai para anbiya di kalangan Bani Israel ni tadi, tetapi yang paling tinggi makamnya adalah Muhammad SAW yang datang dari Bani Ismail. Ini adalah penjelasan wa qaddama al-khalqu ala dini auladi Ishaq aksar min 4,000 sanatin fala yab'ud ay yabqa al-khalqu ala dini dhurriyyati Ismail mithla dhalika al-miqdar. Allah indahnya ayat ini. Bila Allah telah menjadikan keutamaan kenabian itu dalam tempoh 4,000 tahun daripada Ibrahim AS sampai pada Isa AS 4,000 tahun, maka Allah dengan keagungannya, kebijaksanaannya telah menjadikan penutup para nabi itu pada Muhammad SAW dan menjadikan syariatnya juga sejumlah tempoh itu. Wallahu a'lam. Ini pentingnya saya menggalakkan tuan-tuan untuk baca tafsir. Kalau kita baca terjemahan, kita tidak dapat menghayati, tak dapat mentadabbur apa yang dikehendaki. Kalau tidak kepada bahasa Arab sebagai panduan dan baca tafsir sebagai peringatan, maka akan sesatlah kita dalam pandangan-pandangan tadabbur yang kadang-kadang tak tepat. Lebih malang lagi kalau merapu-rapu. Kerana perkara ini telah disebut oleh antara para ulama tafsir, Habanaka Al-Maidani dan kitab beliau Qawaidul Amthal fi Tadabbur Kitabillah Azza wa Jal. Itu antara keutamaan tadabbur ni, dia hanya boleh lakukan bila kita menyelami, memahami bahasa Arab, dan mesti berusaha untuk melihat dalam kitab tafsir para ulama dan kebanyakannya masih ditulis dalam bahasa Arab. Semua rahmati dan dikasihi sekalian, tinggal satu soalan dikemukakan. Ayat ini menarik untuk kita hubung kaitkan dengan kata-kata sebahagian, termasuk di kalangan orang Islam pun yang tersilap, yang mengatakan bahawa Az-Zabih wa Ishaq alaihissalam yang telah perintahkan Allah untuk disembelih itu, yang mana Allah menyatakan dalam surah As-Saffat, ini ara fil manami anni azbahuk fanzur maza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Jadi kisah yang dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran itu menyatakan tentang Nabi Ibrahim diperlihatkan dalam mimpinya, dan mimpi merupakan wahyu bagi seorang Nabi bahawa baginda menyembelih puteranya. Apakah itu Ishaq ataupun itu Ismail? Antara yang menarik disebut dalam Al-Adab Al-Mutafariqat oleh Syekh Al-Imam As-Siddiq Al-Ghumari dalam kitab beliau bertajuk Mawsu'ah Al-Alam Al-Muhadith ini, bahawa untuk kita memahami perkara yang hakikatnya yang disembelih itu adalah Ismail, bukannya Ishaq. Kerana hujah-hujah yang dikemukakan, yang pertama sekali, lama anjallahu Ibrahim min nar taraka qaumahu wa zahaba muhajir ila Syam wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin falamma wasalaha qala rabbi habli minas salihin qala ta'ala fabasharnahu bighulamin halim ay fi hilmin kathir. Ketika Nabi Ibrahim lepas daripada ujian dibakar dalam api itu, maka baginda pun berhijrah ke Syam yang kita sedang bincangkan sekarang. Bila sampai di Syam, maka baginda berdoa kepada Allah, wahai Tuhan, kurniakan untuk aku seorang anak di kalangan salihin, maknanya anak merupakan orang yang hebat. Maka Allah memberi berita gembira kepada Ibrahim AS. Fabasharnahu bighulamin halim, kami beri berita gembira kepadanya tentang kelahiran seorang anak yang bersifat halim. Maka hujahnya, fakana hadzal ghulam al-halim Ismail AS. Wasfu bil hilmi yuwafiqu qawlahu li abihi hina akhbarahu bi amri zabhi. Jadi kalau kita lihat sifat yang dijelaskan oleh Allah tentang Ismail ini, iaitu ghulamin halim, berkaitan pula dengan ayat ke-102 surah As-Saffat, iaitu ketika si ayah ni berkata kepada anaknya, wahai anakku, ayah melihat menyembelihmu, apa pandanganmu? Maka kata si anak, wahai ayah, buatlah seperti mana yang disuruh. Ayah akan mendapati saya di kalangan orang yang sabar. Dalam suasana ni dapat satu berita yang menakutkan, akan disembelih. Tak ada seorang pun yang dapat bersabar menghadapi ujian itu ataupun
pun perintah itu melainkan orang yang memiliki sifat halim. Dan saya telah sebutkan bahawa Allah memberitakan kepada Ibrahim ini berita gembira kelahiran anak yang halim selepas baginda selamat dari dibakar. Jadi anak pertama ni bersifatkan sifat halim. Tentulah anak yang pertama merupakan Ismail. Jadi terjawablah soalan yang mengatakan bahawa siapakah yang disembelih itu? Dia pastinya Ismail. Kerana permintaan Nabi Ibrahim ketika bebas daripada dibakar itu, ya Allah kurniakan untukku seorang anak yang saleh. Maka Allah jawab, kami beri berita gembira kepadanya akan dapat anak yang halim. Maka Ismail disifatkan oleh Allah dengan Al-Hilmu. Jadi bila kita baca ayat surat Safat yang berikutnya, bila datang perintah menerusi mimpi itu bahawa dia menyembelih puteranya, dikhabarkan kepada puteranya, maka puteranya menjawab, ayah akan mendapati saya di kalangan orang sabar. Sabar itu samalah dengan halim. Jadi tentulah itu Ismail. Ini hujah yang pertama. Masih ada hujah berikutnya lagi, iaitu hujah berikutnya kalau kita lihat dalam ayat yang sedang kita bincangkan di sini, iaitu Allah mengkhabarkan kepada Ibrahim kelahiran Ishak. Dan selepas Ishak itu ada anak lagi namanya Yaqub. Faham tak tuan? Saya akan jelaskan perkara lebih lanjut mengapa demikian. Maka menguatkan hujah bahawa sebenarnya Zabih, maknanya putera yang disuruh oleh Allah, diperintah olehnya untuk disembelih itu adalah Ismail, bukannya Ishak. Berpandu kepada ayat yang sedang kita bincang ini, samping hujah yang telah saya kemukakan dalam poin-poin sebelum ini, nanti saya akan huraikan lebih lanjut bagaimana maksud ayat ini yang menjurus kepada keselamatan Ishak, tak ada kaitan baginda dengan perintah sembelihan, berbeza daripada Ismail yang memang baginda lah yang dimaksudkan sebagai Az-Zabih, iaitu yang diperintahkan untuk disembelih. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.